here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kuliah kita dalam muka surat 585 dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Asy-Sya'bi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Umar radhiyallahu anhu ketika tertikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya Amir Mu'minin, berkata Islam ketika orang-orang masih kafir dan telah berjihad bersama Nabi SAW ketika dihina-hina orang. Rasulullah SAW ketika mati ia raba dengan kepadamu, dan kaum muslimin tidak ada yang menentang kepadamu, dan kini engkau mati syahid. Maka dijawab oleh Umar, sesungguhnya orang yang tertipu ialah yang kamu puji-puji. Demi Allah, andaikan saya mempunyai kekayaan sebanyak apa yang di dunia ini, saya akan menggunakan untuk menebus diri daripada hari kiamat. Jadi kita ni sambungan daripada bab takut kepada Allah. Jadi dalam konsep takut kepada Allah, mengikut huraian para ulama, dia kata ialah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dia disebut di segi bahasa takut ni, maka orang boleh gambarkan juga melarikan diri, menjauhkan daripada sesuatu. Itu jika kita takut di segi bentuk bahasa. Tetapi ditekankan ulama di sini ialah ittaqullah, manusia yang mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah sehingga melahirlah menjadi manusia yang muqarrabin. Ataupun ada juga istilah digunakan manusia itu taqarrub, ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Lagi dia berasa takut kepada Allah, lagi dia mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan melakukan segala yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila kita melihat kepada Rasulullah dan para sahabat, yang di antara mereka-mereka yang kuat yang bertakwa kepada Allah ialah salah seorangnya yang disebut di sini, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Jadi Abu Lu'lu'ah ni tuan-tuan, dia ni adalah orang yang menyamar masuk ke dalam masjid ketika mana Umar sedang sembahyang subuh. Dan dia memang musuh Allah. Jadi dia berselimut dengan keadaan menyamar, masuk ke dalam masjid, duduk di belakang Sayyidina Umar, sama-sama sembahyang subuh. Lalu ketika Sayyidina Umar sedang rokok,
Maka ketika itulah kesempatan digunakan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, maka dibenam, ditikam dengan kerambit sebanyak 9 kali. Sampai kali yang ke-9 itulah baru Sayyidina Umar jatuh. Maka disitulah kita melihat kekuatan ketakwaan Sayyidina Umar. Dekat sekali tikam tidak menjejaskan dia, maka ditikam bertubi-tubi 9 kali. Kali ke-9 itu mengikut kena di bawah daripada pusat, maka gugurlah seorang syahid. Kerana mempertahankan agama Allah. Jadi bila dalam keadaan yang terdesak kelam kabut begini, Abu Lu'lu'ah melarikan diri, tapi dia tidak berjaya sebab masjid dikepung ataupun dilingkungi oleh para sahabat. Maka melihat keadaan terdesak demikian, maka dia pun ambil kerambitnya di tangan tadi, dibenam ke dadanya, dibunuh diri dia sendiri, takut ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Inilah bermula babak sejarah Sayyidina Umar, yang diikuti juga dengan Sayyidina Osman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran, dan sampailah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setengah ulama dan sejarah menyatakan bermula memandikan darah di kalangan sahabat Nabi, gugur mereka sebagai syuhada kerana mempertahankan agama Allah. Itulah menunjukkan ketakwaan dan betapa hebatnya takutnya mereka kepada Allah. Maka nyawa tu menjadi galang ganti diserah kepada Tuhan bagi memulia dan mempertahankan kebenaran kesucian agama Islam. Jadi inilah ketika dia mengkata pada saat dia nak menghembuskan nafas yang terakhir, maka Abu Lu'lu'ah ni sebut begitu. Dia kata, ya Amirul Mukminin, engkau telah Islam ketika orang-orang masih kafir dan telah berjihad bersama Nabi SAW ketika dihina-hina orang, dan Rasulullah SAW ketika mati diraba kepada kamu dan kaum muslimin tidak ada yang menentang kepada kamu, dan kini engkau mati syahid. Dari Sayyidina Umar sempat menjawab, sesungguhnya orang itu tertipu oleh yang kamu puji-puji. Demi Allah, andaikan saya memiliki kekayaan sebanyak apa yang di dunia ini, saya akan menggunakannya untuk menebus diri di hari kiamat. Dia di saat-saat mengatakan nak menghembuskan nafas yang terakhir itu pun dia tak mau dipuji. Apa yang dia buat, apa yang dilakukan oleh dia sepanjang hidup adalah semata-mata takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang dikatakan maksud bila senama dipuji, maka dia jawab macam tu. Dia tidak mengharapkan sanjungan pujian daripada masyarakat ataupun individu, tapi yang diletakkan ialah tinggi harapan dengan semata-mata dia takut kepada Allah. Jadi itulah iman yang hebat ada kepada Sayyidina Umar, yang tidak mahu dirinya disanjung, dipuja ataupun dipuji. Sebab itu tuan-tuan, bila kita beriman dan takut kepada Allah ni juga, malam semalam saya di Masjid Andalusia di Taman Laguna, Merbuk, Kedah,
dan baru sampai pagi tadi, pukul 4 tadi. Kesempatan malam semalam saya bersama dengan Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Al-Hafiz. Dia menghuraikan beberapa potongan ayat Al-Quran yang menceritakan kehebatan manusia apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dan juga menceritakan betapa buruknya manusia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi lantaran manusia yang beriman takut kepada Allah, maka mereka sanggup apa sahaja melakukan demi untuk mendaulahkan Islam di atas muka bumi ini. Jadi dia kata apabila diumumkan dalam berita, dalam surat khabar, dalam seluruh media cetak, media elektronik, bahawa Brunei Darussalam diperkenan ke bawah bulu tangku Sultan Bolkiah untuk melaksanakan syariat Islam di negeri Brunei, yang dikata bermula daripada bulan Mac sampailah kepada bulan Disember, lebih kurang dalam tempoh 6 bulan diisytiharkan itu. Maka dia menceritakan juga bahawa dia bila dapat berita ni, dia terus berhubung dengan istana dan memohon juga berjumpa dengan Mufti Brunei Darussalam. Jadi beliau pergi berjumpa, dan dalam perjumpaan dengan Mufti Brunei, maka Tuan Guru telah diminta oleh pihak istana dengan kerajaan negeri Brunei untuk berbincang tentang pelaksanaan syariah hukum Islam di Brunei. Dan sebenarnya tuan-tuan, dalam hukum Islam ini, baik di Brunei, baik di mana sekalipun, muka bumi Allah ini adalah semua milik Allah. Maka kita umat Islam ni maknanya merasa satu kehebatan dan bangga Islam dapat didaulahkan juga di bumi Brunei. Jadi bila selesai perbincangan semua, telah dimaklumkan oleh pihak istana dan juga mufti kerajaan Brunei, hasil selama mana kita proses, dia kata lebih kurang 6 bulan untuk melaksanakan syariat. Setelah mana genap 6 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati bumi Brunei. Allah terbitkan lagi banyak telaga-telaga minyak yang berhasil di negeri Brunei Darussalam. Dan minyak melonjak naik pasaran tinggi. Banyak terbit minyak di Brunei Darussalam. Itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lebih kurang maksud Allah kata, Allah memberkati muka bumi Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila muka bumi Allah ini dimakmurkan, diisytiharkan ataupun dilaksanakan dengan hukum-hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan. Maka bertambahlah minyak hasil kekayaan bumi Brunei Darussalam yang tidak diduga-duga, sehingga akan menunjukkan pihak istana Sultan Bolkiah. Maka mufti telah mengatakan kepada Sultan, inilah hasil daripada muka bumi yang kita telah menyemarakkan dengan hukum Allah. Itulah kekayaan yang Allah cetuskan di muka bumi. Jadi menyangkal segala dakwaan musuh-musuh Allah yang mengatakan jika kita laksanakan hukum Islam, pelabur-pelabur tak akan masuk ke negara kita.
kita akan jadi susah ekonomi, kita jadi meleset masalah ekonomi. Dan orang pun tak sudi bekerjasama dengan kita bila kita melaksanakan Islam. Itu satu penghinaan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah. Maha kebesaran Tuhan, Allah menjawab dengan serta-merta. Selama 6 bulan proses di Brunei, Allah pancutkan minyak yang berkali ganda, dan telaga minyak timbul yang bukan-bukan, yang tak pernah diduga. Itulah keberkatan dan hasil daripada kita melaksanakan Islam. Dari situlah kita tengok kesan manusia bila dia takut kepada Allah, dan kita mengucapkan tahniah dan syabas kepada Istana Sultan Brunei yang sudi mendengar dan menerima nasihat daripada mufti kerajaan Brunei Darussalam. Maka mereka telah melaksanakan syariat dan akan terus mengikut syariat Allah. Maka pihak sultan menyerah kepada pihak mufti kerajaan dengan kebijaksanaan untuk melaksanakan syariat Islam bagi mendaulahkan Islam di bumi Brunei. Inilah satu kepada kita contoh yang kalau kita ni sedar mengisah bahawa janganlah kita disebut waktu manusia ni kata tunggu, bila kita sebut hukum Allah, bukan sekadar mereka tak menerima, tetapi dengan tubuh batang tubuh mereka, dengan jasad mereka, dengan muka dia membayangkan sifat-sifat yang menentang, tidak mahu hukum hidup dilaksanakan. Bukan takat dia kata tak payah, tak sesuai, tapi dengan keadaan mukanya, bila kita sebut hukum hidup, muka masam. Begitu teruk sekali dia kata Allah Ta'ala gambarkan manusia yang menentang Allah di dalam Al-Quran. Muka masam dengan keadaan bertaruk macam-macam bentuk yang dilakukan, yang melahirkan daripada sifat mereka itu sendiri, membayangkan mereka benci kepada Islam dan hukum Islam. Jadi sebab itu yang Tuhan tidak mendatang keberkatan kepada kita. Dan semalam sebelum saya berangkat balik juga, saya dengar kuliah seorang anak muda lagi, baru umur 20-an, tapi dia rajin mengaji, rajin belajar. Allah kurnia hikmah dekat dia, dia boleh buat kuliah, boleh mengajar. Banyak pondok-pondok yang dia duduk mengaji. Jadi dia orang cerita pasal apa dia faham banjir yang teruk sangat. Jadi mengikut dalam gambar yang disiarkan dalam YouTube dan sebagainya, bahawasanya sebelum banjir berlaku hujan lebat ini, di Pahang dia mengadakan pertandingan pesta arak. Dia kata boleh tengok dalam YouTube apa semua keluar dengan gambar yang jelas. Maknanya pihak kerajaan negeri, pihak istana, pihak mufti pakat jadi bisu habis, boleh anda pertandingan minum arak, pesta arak, maka Allah bayar tunai. Tak rasa takut kepada Allah, Allah bayar tunai banjir yang tak diduga berlaku di Pahang Darul Makmur. Ini langsung tak rasa takut. Raja jadi bisu, mufti jadi bisu. Bila kita sebut gitu, dia kata tak boleh kita tegur perintah. Pasal apa tak boleh? Kita hormat raja, tetapi apabila kemungkaran berlaku, kenapa dibiarkan? Tuhan bayar tunai. Sampai pelik-pelik orang yang faham, kata tak pernah jadi banjir berlaku. Itulah Allah bayar. Diturunkan kifarah oleh kerana buat pesta pertandingan minum arak, punya dahsyat. Jadi di sinilah kita melihat betapa dahsyat manusia tak rasa takut kepada Allah.
Jadi mudah-mudahan insya-Allah diri kita ini bertakwa, takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa lagi maha bijaksana, dan Allah itu maha mengetahui, dan segala mahanya Allah membayar kepada kita dengan cara tunai budi kifarah. Jadi kita boleh nampak perbezaan di Brunei dengan berlaku di Pahang. Di Brunei Allah mengangkat martabat, Allah timbulkan telaga-telaga minyak yang tak diduga oleh manusia. Bertambah-tambah lagi minyak terbit daripada bumi Brunei, yang kita pula ditimpa dengan bala. Jadi inilah kita ni, para mufti boleh jadi bisu, buat tak nampak, takut nak tegur pemerintah. Jadi inilah kita ni. Ingat, Allah tu maha berkuasa. Jadi Sayyidina Umar, dia tak mahu dipuji apa yang dilakukan sepanjang hidup dia, daripada dia masuk Islam sampailah dia dibunuh. Maka dia buat itu semua kerana Allah, takut kepada Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Itulah iman yang betul dan hebat. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri daripada Jabir radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu baina mukhafatain, baina ajalin qad madha la yadri ma Allah sani'un bihi, wa baina ajalin qad baqi la yadri ma Allah qadin fihi falyatazawwadi wadil abdu min nafsi wa min dunya li akhiratihi wa min hayatihi li mautih, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih ma ba'da al-maut min musta'tabin wa ma ba'da dunya dar illa al-jannah aw an-nar. Seorang mukmin di antara dua ketakutan, antara ajal yang sudah lalu, tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh Allah baginya, dan ajal yang akan datang juga tidak tahu bagaimana putusan Allah terhadap dirinya. Kerana itu seharusnya seorang hamba membekali dirinya dengan amalnya sendiri untuk keselamatan dirinya, daripada dunia untuk akhirat, dan daripada hidup untuk matinya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah, sesudah mati tidak ada kesempatan untuk meminta ampun, dan sesudah dunia ini tidak ada tempat selain syurga ataupun neraka. Ini Nabi berpesan kepada kita. Dia kata seorang mukmin ada dua di antara ketakutan, iaitu ketakutan antara ajal yang sudah lalu, tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh Allah baginya, dan ajal yang akan datang juga tidak tahu bagaimana putusan Allah terhadap diri. Inilah perkara yang menjadi tanda tanya, dan bagi orang yang mukmin, yang mukminah kepada Allah. Sebab tu maka sibuk buat persiapan-persiapan, sebab kita tak tahu masa mana kita nak mati, keadaan macam mana, bila tarikhnya, hari apa, wallahu a'lam. Dan sesudah kita mati macam manalah pula kedudukannya kita, yang tu pun tak kita dapat ketahui. Hanya apa yang disebut dalam kitab ni ialah bagi mereka yang beramal yang saleh, orang yang beriman, yang bertakwa, akan diberikan Allah balasan syurga. Orang yang maksiat, yang menentang Allah, yang derhaka kepada Allah, Allah campak dalam neraka. Itu berdasarkan kepada hadis-hadis, dan begitu juga melihat kepada dalil nas Al-Quran. Namun hakikat yang sebenarnya, hanya orang itu akan yang berkenaan berhadapan dengan Allah.
yang kita tak dapat ketahui yang hakikat sebenarnya macam mana. Sebab itulah Nabi berpesan supaya kita bersiap-siap dalam menghadapi saat ni, saat nak akan mati ni yang akan berlaku bila-bila masa saja, dan sesudah kita mati nanti. Jadi jika sekiranya kita bersiap sedia dengan amal-amal yang soleh dan solehah, maka insya-Allah taala kematian kita dalam keadaan mendapat kebaikan di sisi Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengukiri janji. Allah akan bagi. Tapi sebaliknya juga bila kita menentang Allah, murkanya di Allah, maka Allah akan beri balasan neraka. Itu dikatakan kepada kita dua sahaja yang sedang menunggu, illal jannah awin nar, melainkan syurga ataupun neraka. Antara dua yang kita minta boleh hukum. Engkau masuk neraka, engkau masuk syurga, aku masuk syurga, engkau masuk neraka, tak boleh. Sebab yang menentukan itu Allah. Ada orang sembahyang pun masuk neraka, apatah lagi tak sembahyang. Jangan kita ingat kita dah sembahyang masuk syurga, tak lagi. Sebab apa? Ada disebut dalam Quran bahawasanya orang yang sembahyang pun boleh masuk neraka, apatah lagi yang tak sembahyang. Bayangkan, dia kata kalau macam tu payahlah sembahyang masuk neraka, tak sembahyang masuk neraka. Betul sah sembahyang tu, kafir tu lagi mudah. Dia tu hukum kafir tu lagi mudah. Ini perkara yang kita kena pelihara elok. Jadi sebab itu dalam persiapan kita nak menghadapi ni, maknanya disuruh kita buatlah amal ibadat. Di samping amal ibadat yang wajib, disuruh buat juga yang sunat. Di samping kita buat amal ibadat juga disuruh kita memperbanyakkan buat sedekah jariah. Ada harta-harta diinfak ke jalan Allah, ada wang ringgit kita infak juga di jalan Allah ni sebagai sedekatun jariyatun, infak. Yang kesemuanya itu adalah sebagai untuk balasan kepada diri kita nanti, dengan syarat semua yang dilakukan itu kerana takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia, bukan kerana nak dipuji dan dapat nama kepada manusia. Ini kena jaga yang tu. Nah, kita buat tu semata-mata takut kepada Allah. Makna kita takut dengan apa yang Allah sebut, balasan-balasan di hari akhirat yang tiada ada tolak bandingnya jika nak dibanding di atas dunia ni. Jadi kita takut yang tu, takut dengan azab-azab yang Allah sediakan. Jadi jika kita takut yang tu, maka kita kena duduk di bawah petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah melalui risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyeleweng, jangan kita keluar daripada cara ataupun dinul hayawah, tata cara hidup yang telah ditunjuk oleh pemimpin kita yang agung dunia dan juga akhirat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya kena pelihara yang. Jadi kita buat amal jariah kita, sedekah kita kerana apa? Takut kepada Allah, bukan kerana kita nakkan apa nama daripada pujian sanjungan daripada manusia. Sebab tu kata Sayyidina Umar, jika aku memiliki harta kekayaan sebanyak mana yang ada di dunia ni, akan terbagi semua untuk akhirat, kerana takut kepada Allah, bukan mengharapkan pujian daripada sesiapa. Ini baru betul kan? Tapi kalau kita buat sedekah jariah, amal jariah kita kerana nak dipuji, nak disanjung, disebut-sebut nama di kalangan masyarakat, yang tu tak dapat apa. Hanya yang kita dapat ialah penat dan lelah, namun di akhirat kita akan dapat azab.
yang amat teruk daripada Allah. Sebab kita adanya syirik dalam amal kita, menduakan Tuhan. Jadi sebab tu Nabi berpesan, ni makna pesanan yang amat berharga. Ingat, kita tiada ada pilihan yang ketiga dan seterusnya. Hanya dua aja. Al-Jannah aw-an-nar, syurga ataupun neraka. Jadi bila kita buat persiapan dengan amal kita untuk keselamatan diri kita, kita bekalkan dengan amal-amal ibadah yang banyak, maka Allah memberi kepada kita balasan yang setimpal. Jika kita mati, kita mendapat balasan yang mulia di sisi Allah. Sebab itu Nabi bersumpah, Nabi kata dalam hadis tadi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi kata, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksud di tangannya ni, para ulama mengupas, menghuraikan kuasa Allah. Tak ni duk kata Tuhan ada tangan tak? Tangannya, kenapa nya tu? Nya tu siapa? Dia balik dhamir nya tu Allah. Sebab tu dalam buku tulisan Rumi ni dia bubuh N tu huruf besar. Nak mengagung, nak mengkhabarkan nya tu siapa? Allah. Kalau kita Jawi tu dia dhamirkan baliknya tu kepada Allah. Jadi tangannya, adakah Tuhan tu bertangan? La, Tuhan tidak bertangan. Tetapi tangan tu kata ulama, kuasa Allah yang maha mutlak, yang Allah Ta'ala itu sesudah kita mati, Nabi kata tidak ada kesempatan untuk minta ampun. Maknanya Nabi sebut sungguh-sungguh dengan bersumpah, demi Allah yang jiwa aku ni di tangannya, di tangan Allah, di bawah kuasa Allah. Bila kita mati, tak ada lagi dah kesempatan nak minta ampun. Nak minta ampun sebelum mati. Itu juga kita buat salah dengan rakan, dengan kawan, nak minta ampun dengan kawan sebelum kita mati. Kalau mati pula, nak kena cari waris dia pula. Waris tak jumpa juga, kena buat, kata Imam Ghazali Al-Ahdatul Islam, buat amal bakti baiknya kepada orang yang telah mati itu. Banyakkan buat amal ibadah kebaikan kepada orang yang telah mati itu, yang kita buat salah dengan dia. Mudah-mudahan Allah memberi keampunan pada kita. Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan, satu daripada amalan yang dituntut pada kita ialah sunat tasbih, yang kita ni kena buat juga. Sampai kata ulama, sekiranya tak boleh macam mana pun seumur hidup sekali kena buat juga sunat tasbih. Jika tidak, Allah tuntut di hari akhirat besok. Siapa sangat dituntut sunat tasbih ni? Kita telah memiliki, kita telah mempunyai, kita telah merasai dan menikmati dengan nikmat Tuhan bagi ni. La tuhsuha, kata Tuhan, tidak terhitung banyaknya yang Allah Ta'ala bagi. Maka sebab tu kita ni bertasbih kepada Allah. Yang kita semayang, kalau siang pun boleh buat 4 rakaat 1 salam, mengikut kifiatnya. Kalau malam kita buat 4 rakaat 2 kali salam. Banyak dengan tasbih. Kita ni Allah Tuhan bagi banyak nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Jika nak dikira tu dia kata la tuhsuha, tak larat nak dihitung kita, tak terhitung ni kita, tak terkira. Maka sebab itu kita tunduk bertasbih kepada Allah dengan berapa ratus, 300 lebih tasbih pada 2 kali salam. Allah ruang untuk kita. Sebab tu Nabi sebut juga, panjangnya malam janganlah kamu pendekkan dengan tidur kamu. Kemudian pendeknya siang pula jangan dihabiskan masa kamu begitu. Hendaklah kamu berlapar, berpuasa kepada Allah. Nabi suruh kita panjang malam ni kena tidur. Nabi kata jangan disingkatkan dengan tidur kamu.
Dia boleh tidur sampai tak sedar ke diri dah. Bangkitlah di waktu malam untuk kita beribadat kepada Tuhan. Di malam yang penuh sunyi, malam yang penuh kesepian tu, terasalah bagaimana hebatnya Allah dan besarnya Tuhan. Enggak, tu bangkit sembahyang tahajud. Seboleh-bolehnya tiap-tiap malam bertahajud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang begitu rupa dalam kita beribadah. Sembahyang sunat tasbih, bertasbih kepada Allah, memuji Tuhan. Maka hamba-hambaku yang memuji aku pada waktu itu, mereka berdoa memohon keampunan kepada Allah mengikut dalam hadis Nabi. Doa ketika itu akan dimakbulkan oleh Allah serta merta. Allah tidak akan tolak doa-doa insan yang bertahajud, yang berdoa pada waktu sahur. Itu di antara dalam hadis. Doa seorang ibu yang Allah tidak akan tolak. Sebab tu kalau mak doa memang jadi. Jangan buat derhaka kat mak. Mak doa kita jadilah. Doa orang kena zalim Allah makbul serta merta. Dan doa orang di waktu sahur, waktu inilah doa kita dimakbulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Jadi kesempatan inilah Nabi berpesan, janganlah kita meleka. Ingat, kita nak minta ampun sebelum kita mati. Guna kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan kita diterima, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang setimpal syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita buat ni semata-mata kita takut dengan azab Allah, dan setelah kita beriman, maka itulah yang disebut oleh Nabi pesanan kepada kita yang amat berharga. Mudah-mudahan dapat kita terbit laksanakan dalam diri kita masing-masing, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sambung pada besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.